Pada era modernisasi kini, pelbagai isu di bawah lembayung agama hangat diperkatakan. Dalam video dokumentari kali ini, kita akan bincangkan mengenai isu-isu pluralisme dan ancamannya terhadap umat Islam. Slot kali ini, kita akan bersama dengan Ustaz Nur Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlan bin Muhammad Arif. Jadi dekat sini dipanggil lah untuk sama-sama berkongsi untuk menjawab beberapa soalan berkaitan tentang pluralisme. Jadi pluralisme agama ini definisikan ataupun diertikan yang pertama kepelbagaian agama, dan ada yang mengatakan ianya lebih kepada toleransi agama ataupun soal tentang agama. Akan tetapi ada setengah ulama berpandangan pluralisme itu dia mempunyai satu konsep yang tersirat, iaitu lebih kepada satu kumpulan yang mana ingin menyamaratakan agama. Jadi berkaitan dengan isu-isu pluralisme agama yang berlaku di Malaysia ini, pada saya ianya agak kritikal. Sangat penting untuk kita tahu. Sebab apa? Sebab apabila terdapat sekumpulan yang mana memperjuangkan sesuatu benda yang baru yang sebegini, yang boleh mengakibatkan akidah umat Islam itu tergadai secara tidak langsung melalui pandangan dan sebagainya. Ada beberapa perkara yang menjadi asbab punca akidah ini boleh tergadai ataupun seseorang itu boleh keluar daripada Islam. Jadi disebabkan perbuatan, disebabkan percakapan, disebabkan hati lisan. Jadi sekiranya ianya keluar daripada seorang Islam dengan perbuatan melakukan perbuatan syirik, maka ianya telah keluar daripada Islam. Mereka ini menganggap semua agama itu sama. Tujuannya adalah sama. Semua berbuat baik. Yang kita tahu, kita telah menghafal suratul Kafirun, yang mana Nabi SAW mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk meluk Islam. Tetapi mereka tak nak. Bahkan mereka mengajak pula Rasulullah untuk mengikut agama nenek moyang. Lantas Rasulullah dalam ayat tersebut Rasulullah berkata apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Ancamannya sangat berat. Kerana apa? Sekiranya seseorang itu tidak ada pegangan agama yang kuat, mereka mudah terpengaruh. Tengok orang ajaran yang bukan Islam melakukan perkara yang baik. Oh, baik. Tengok orang tu pakai miniskirt, pakaian yang tidak menutup aurat tetapi berakhlak mulia, kita rasa bagus. Tetapi dalam Islam tidak. Dia bukannya setakat itu, dia perlu menutup aurat, berakhlak mulia, dia merangkumi semua perkara. Jadi sangat bahaya pemahaman begini, dan perlu untuk kita tahu sejarah bagaimana pluralisme ini boleh terjadi. Jadi ancamannya sangat berat. Kerana apa? Kerana dia melibatkan undang-undang juga. Pernah Selangor mewartakan bahawa pluralisme dan liberalisme ini ajaran sesat. Sebab apa? Sebab dia betul-betul bercanggah dengan agama Islam. Agama Islam mengatakan Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. Apa yang diajar, apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah sebenar-benarnya. Allah Tuhan yang satu. Tetapi bagi pluralisme ini, yang mana gabungan daripada agama-agama lain, Kristian, Hindu, Buddha, yang mana mereka ini berpegang kepada titik-titik pertemuan dalam satu agama. Orang Buddha bagus dari segi akhlaknya, berbuat baik kepada binatang dan sebagainya, tak boleh makan lembu contohnya kan. Tetapi kita dalam Islam, kita dibenarkan untuk makan binatang ternakan seperti lembu dan sebagainya. Jadi ianya sangat bahaya sekiranya kita tidak faham. Di antara semua agama itu, yang tak setuju dengan pluralisme adalah Islam sahaja. Sebab Islam ini kepelbagaian agama tu kita terima di Malaysia, tetapi bukan kesamarataan. Maksudnya Tuhan mereka betul, Tuhan kita betul, Tuhan Buddha tu betul, Tuhan Kristian tu betul, tidak. Kita tak ada. Tapi kita yakin Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan sekalian alam, baik bagi orang Kristian, baik bagi orang Buddha, Tuhan semua sekali adalah Allah Taala. Itu dia. Waktu saya belajar dulu, berlaku satu isu yang mana satu kumpulan ini dipanggil IFC, Interfaith Commission. Mereka cuba untuk mencabar mahkamah syariah, mereka cuba untuk melupuskan Akta 121A, yang mana apabila berlaku pertembungan di antara mahkamah syariah dengan sivil, maka mahkamah sivil tidak ada hak untuk mempertikaikan. Jadi waktu tu berlaku isu yang mana kes Lina Joy, dia minta supaya dipadamkan Perkataan Islam daripada IC. Nampak seorang minta buat, tetapi kalau seorang ni berjaya, maka semua sekali akan minta juga untuk minta keluar daripada Islam. Jadi berlaku ketika itu, NGO berjuang untuk mempertahankan supaya jangan diberi. Sebab apa? Memberi kesan kepada kumpulan-kumpulan lain. Kalau di Malaysia ni sebenarnya dah ramai yang minta untuk keluar daripada Islam. Bahkan tengok muka Melayu, tengok IC, bila ditangkap rupa-rupanya tak ada perkataan Islam sebab dah dipadamkan pada IC. Itu antara implikasi-implikasi yang boleh berlaku sekiranya perkataan Islam itu dikeluarkan daripada IC. Bahaya sebenarnya. Jadi ketika itu Alhamdulillah lah berjaya, walaupun pihak
yang sebahagian lagi membuat rayuan dan sebagainya hingga ke mahkamah yang paling tinggi di Malaysia ini. Yang pertama kita lihat antara faktornya lebih kepada buku-buku yang tersebar kat Malaysia, yang mana ianya mempunyai pengaruh dekat situ daripada bahan-bahan bacaan. Begitu juga dengan majalah-majalah yang terhasil. Lepas tu filem-filem yang berada di Malaysia pun ada juga yang mempunyai pengaruh-pengaruh sebegitu. Dan apatah lagi apabila ianya dipengaruhi juga oleh orang-orang yang tertinggi di kalangan orang-orang di Malaysia yang mempunyai ideologi politik. Jadi pengaruh itu sangat kuat. Kita lihat bagaimana apabila mereka-mereka yang berlaku pada tahun 2010, yang mana Anwar Ibrahim telah bagi talk di London berkaitan tentang religion pluralisme. Jadi dekat situ masing-masing terkejut dan berlaku kejutan yang sangat besar terhadap dia punya pandangan berkaitan tentang pluralisme. Jadi yang seterusnya begitu juga dengan keberadaan pengaruh daripada negara-negara luar yang masuk daripada Indonesia yang mempengaruhi pengaruhnya masuk ke dalam Malaysia. Liberalisme dengan pluralisme yang mana ianya sekali jalan. Bila liberalisme ini mereka macam berpandangan agak kebaratan yang tidak selari dengan Islam, jadi secara tak langsung ianya digabungkan sehingga agama-agama yang lain mereka samaratakan semua agama mengambil peluang sehingga masing-masing membawa propaganda semua agama adalah sama, arah tujuan adalah sama. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu pluralisme dan apa itu liberalisme. Jadi untuk masyarakat perlu kaji, perlu cari. Kalau sekarang Google ada, kita boleh type dan kita akan tahu. Perlu tahu apa itu kedua-dua kumpulan ini, kedua-dua fahaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu untuk kita tambahkan ilmu. Ilmu akidah berkaitan tentang fiqh dan sebagainya, perlu untuk kita tambah dari segi ilmu tersebut, ilmu agama. Dan yang ketiga, perlu untuk kita mendekatkan dengan orang-orang yang berilmu. Apabila kita tidak tahu, kita bertanya kepada mereka. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada orang yang tidak ketahui sekiranya kamu tidak tahu. Jadi penting beberapa perkara ini yang perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita dalami supaya kita kuat. Apa sahaja anasir-anasir yang datang dapat untuk kita tepis. Jadi itu saja daripada saya berkaitan tentang pluralisme. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan terus mencari ilmu, terus mengkaji berkaitan tentang liberalisme dan pluralisme ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman kita, insyaAllah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.